Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Puan Nurhayati, seterusnya kepada para pendengar Radio IKIM yang dihormati sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita terus diizinkan sihat pada iman insya-Allah dan juga sihat pada badan kita untuk meneruskan kehidupan kita yang penuh dengan ujian ini. Walaupun apa jua keadaan yang kita sedang alami, kita rasai masa ini, mudah-mudahan kita sentiasa ingat hidup ini adalah ujian. Bila kita kata ujian itu, kita perlukan kekuatan untuk menghadapinya. Dan tidak ada kekuatan yang lain selain kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita sentiasa cuba hati kita supaya dekat sentiasa dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana apabila kita dekat dengan Allah, kita akan dapat kekuatan. Insan yang paling kuat ialah insan yang mengaku lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin menyambung apa yang kita telah perkatakan pada minggu-minggu yang sebelumnya, iaitu kita bercakap tentang celik mata hati. Dalam bahasa Inggerisnya the third eye, mata yang ketiga, mata yang ada di dalam dada kita. Kita ingin melihat hidup menerusi pandangan pencipta hidup, kerana itulah pandangan yang paling tepat. Kita dihidupkan, maka pandangan kita tentu tak tepat. Yang tepat ialah pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pada minggu yang lalu saya dah katakan bahawa hidup ini ada 7 perkara yang kita kena pastikan, iaitu arah hidup, yang kedua tujuan hidup, yang ketiga jalan hidup, yang keempat bekalan hidup kita, yang kelima pendorong dalam hidup kita, 6 halangan-halangan dalam hidup, dan akhirnya yang ketujuh ialah akhir hidup ini. Akhir hidup ini. Jadi ada 3 soalan yang kita tidak akan dapat menjawabnya kecuali dengan merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, merujuk kepada wahyu dan merujuk kepada hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu 3 soalan. Dari mana kita datang, untuk apa kita dijadikan, dan ke mana kita pergi selepas ini. Saintis hanya dapat membongkar rahsia DNA, asal usul hidup, tetapi saintis sendiri tidak akan dapat menjawab apa tujuan hidup itu sendiri. Jadi tujuan hidup hanya dapat diungkai ataupun dihuraikan oleh dalil-dalil nakli, bukan akli, bukan akal, tetapi wahyu. Sebenarnya hidup adalah satu kembara yang panjang, satu kembara yang panjang. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Umar Ibn Aziz. Manusia diciptakan untuk selamanya. Jadi apabila manusia diciptakan saja, dia akan kembara dari satu alam ke satu alam. Kadang-kadang bersama jasad, kadang-kadang tanpa jasad, roh saja. Jadi inilah kita ni sentiasa kembara mengikut alam-alam. Dan inilah akhirnya kembara kita akan berakhir juga. Sama ada di syurga, na'uzubillah, terjun ke neraka. Na'uzubillah, kita tak mau. Kita hendak kembara kita berakhir di syurga. Kita akan hidup sampai bila? Sampai bila-bila. Kalau nikmatnya sampai bila-bila. Kalau azab, sampai bila-bila juga. Jadi kembara ini kita kena faham. Jadi ada 6 alam yang kita telah lalui, yang sedang kita lalui dan yang akan kita lalui. Cuba kita tengok alam itu. Yang pertama alam roh. Alam roh. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam barzakh, iaitu alam kubur. Yang keenam alam mahsyar, yang syurga atau neraka. 2, 4, 6. Yang pertama alam roh, saya ulang sekali lagi. Yang kedua alam rahim. Ketiga alam dunia, alam barzakh, alam mahsyar dan syurga atau neraka. Keadaan alam-alam ini berlainan, sama ada cabarannya, ujiannya dan keadaannya. Bila keadaan berlainan, ujian berlainan, dugaannya berlainan, tentulah kita akan respon berlainan mengikut keadaan ataupun keadaan alam-alam itu. Cuba kita tengok sikit Yati, untuk pendengar di luar sana. Ini merupakan ulang kaji sajalah. Orang kata repetition is mother of knowledge. Pengulangan adalah ibu kepada pengetahuan. Tak salah kita ulang-ulang. Mungkin kadang-kadang kita dah dengar dah, tetapi belum kita amal. Jadi mudah-mudahan
petang ni sambil-sambil hujan tu ya, kita anggapkan hujan tu sebagai hidayah ya, datang kepada hati kita. Hati kita apabila disirami ilmu jadi sejuk. Alam ini begitu juga sejuk aja insya-Allah ya. Yang pertama alam roh ya. Alam roh ialah alam tanpa jasad, tanpa jantina. Ya. Alam itu kita tak tahu, kecuali sedikit je diceritakan kepada kita. Illa qalil, kita tidak tahu. Qulil ruh min amri rabbih. Dia urusan Allah dan kita tidak akan tahu banyak. Cuma sikit saja kita tahu. Alam itu terlalu dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu dekat. Kita dah kenal. Sebab itu dalam alam roh ni diceritakan dalam Quran, satu pertanyaan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana, bukankah aku ni Tuhan kamu? Semua roh-roh kita dulu dah mengaku bahawa memang kita kenal Allah. Jadi bila kita kenal Allah di alam roh, pasti kita jatuh cinta kepada Allah ya. Sebab Allah itu bersifat dengan sifat kesempurnaan, Allah tu indah dan sebagainya. Kenal Allah berarti automatik kita cinta Allah. Jadi cinta kita yang pertama sebenarnya cinta Allah, iaitu di alam roh ya. Di sana juga ada yang dikatakan perjanjian. Kita dah buat perjanjian di alam roh sana. Perjanjian bahawa kita nak dilahirkan ke dunia sebagai hamba Allah dan sebagai khalifahnya. Jadi kita menanti giliran saja. Semua roh tu dah ada, menanti giliran. Batch by batch lah datang ke dunia. Tahun 2011 ni, batch kita lah turun beberapa tahun ya, sebagainya. Diganti generasi demi generasi ya. Sebab itu kadang-kadang orang bertanya, dia kata, betul ke kita sudah ada mithaq, perjanjian dengan Allah tu? Kenapa saya tak ingat? Dia kata, janganlah tanya macam tu, sebab kadang-kadang perkara yang seminggu pun kita tak ingat, sebulan pun kita tak ingat, apatah lagi ni alam roh yang berjuta-juta tahun, kita tak tahu berapa lama, tapi sangat lama ya. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa manusia ni insan. Insan apa? Lupa ya. Sebab tu bila kita solat Yati saya ingin ingatkan, bila kita solat kita ulang balik ikrar kita yang janji kita di alam roh dulu. Sebab tu kita inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dah diingatkan akan perjanjian kita di alam roh dalam doa iftitah kita dalam solat. Ini alam roh. Alam tanpa jasad, alam tanpa jantina, sedikit je kita tahu. Kemudian kita kembara pada alam yang kedua, Yati alam yang kedua ialah alam rahim. Ya, indahnya rahim itu artinya kasih sayang ya, sayang. Alam rahim di mana? Di perut ibu ya. Selama mana? Mungkin 9 bulan, 10 hari. Lebih kurang itulah alam rahim. Kita transit sikit di alam rahim. Di alam rahim, apa yang terjadi di alam rahim itu ialah seorang bayi dikandung dalam perut ibunya, bertukar daripada yang kita katakan daripada saripati tanah ada air mani jadi nutfah, daripada alaqah jadi mudghah, kemudian dibungkus dengan tulang dan daging ya. Jadi di alam roh tak ada jasad, tetapi di alam rahim telah dibagi jasad. Sebab kita nak pergi alam seterusnya, iaitu alam dunia. Macam kita lah sekarang ni bila nak buat scuba diving ke ya, ataupun kita nak pergi ke angkasa lepas, kena pakai pakaian khas kalau kita nak tahu. Begitu juga nak alam dunia ni tak boleh dengan roh. Sebab alam dunia ni alam fizikal dan material kan, dia kena ada jasad. Jasadnya bila dibagi masa dalam alam rahim, dibentuk kita dan sebagainya dengan kasih sayang. Cuba tengok Sebab tu ini satu penghormatan kepada wanita, sebab mereka ada rahim. Rahim tu sifat Allah Ar-Rahim tu sendiri adalah kasih sayang. Jadi ibu tu, aliran kasih sayang daripada Allah mengalir kepada ibu untuk mengandung seorang bayi. Itu yang kita tengok duduk tu macam merengkuk saja, macam sujud aja manusia dalam tu alam rahim kita tengok. Tetapi pada waktu itu, selain daripada jasad ada perkara maknawi yang berlaku lagi Selain daripada jasad ialah ditiup roh oleh malaikat, ditiup roh. Sebab tu dah ada nyawa waktu tu dah ada 4 bulan dah ada nyawa. Dituliskan 4 amalannya dalam hadis sahih. Amalan yang ditulis ialah amalan apa bentuk amalan-amalan dia nanti Maksudnya program tu dibagilah, diletaknya program kemudian rezekinya, kemudian kematiannya, celaka ataupun bahagianya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat Jadi persiapan, kelengkapan semua dah dia ada. Jadi semua program dah ada install Akhirnya bila 9 bulan 10 hari, butang klik on
keluar, semua enter. keluar. Yang bermulalah satu kehidupan. Jadi sebelum tu berlakulah proses yang dikatakan proses kelahiran. Kelahiran kita pergi mana? Alam dunia. Barulah kita dalam dunia. Jadi kita sebenarnya dah melalui dua alam, iaitu alam roh dan alam rahim. Kita sedang berada di alam dunia. Sekarang alam dunia. Bila lahir saja manusia menangis, manusia menangis. Pelbagai tafsiran lah tentang tangisan ini. Kalau mengikut kaedah sains, tangisan ini adalah perlu untuk mengepam oksigen, tangisan. Tetapi ada juga ahli-ahli sufi, ahli-ahli tasawuf mengatakan tangisan ini protes manusia. Protes manusia untuk tidak mengikut jalan syaitan. Kerana syaitan dah mula dah ganggu dah waktu tu. Terus je mengganggu bayi tu. Sebab itu disunahkan kita azan dan dikamatkan. Jadi kita semua manusia ni Yati telah siap diazankan dan dikamatkan. Diazankan di telinga kanan dan dikamatkan di telinga kiri. Jadi apa yang tunggu orang tunggu untuk semayangkan je kita. Sebab itu perjalanan menuju kematian bermula sejak kita dilahirkan. Dah bermula dah. Detik counting pengiraan untuk menuju kematian tu telah bermula diazankan. Sebab itu kalau kita solat jenazah Yati dia tak ada azan lagi, tak ada kamat. Sebab dah diazankan dan dikamatkan dulu Jadi artinya kehidupan di dunia ni amat pendek Yati Kalau kita tengok antara azan dengan kamat ada masa senggang untuk solat sunat. Sunat qabliyah ada sunat imam tunggu lagi antara azan dengan qamat. Tapi bila qamat dengan takbir yang pertama masuk je solat sikit je. Makruh hukumnya imam tu tunggu lama-lama. Qamat je dia kena terus takbiratul ihram dan kena mulakan solat. Artinya apa? Artinya hidup kita di dunia sangat pendek. Diumpamakan hanya antara qamat dengan solat. Itu saja. Terlalu pendek saja. Sebab itu kalau kita lihat kalau diukur dari segi kehidupan satu hari di akhirat sama juga 1000 tahun di dunia. Artinya 24 jam di akhirat sama juga 1000 tahun di 1000 tahun di dunia. Jadi artinya kalau 12 jam 500 tahun. Kalau 6 jam 250 tahun. Kalau dah jadi 3 jam 125 tahun. Jadi 1,5 jam di akhirat sama juga 60 lebih kurang 63 tahun di dunia. Yang Nabi Muhammad SAW mafhumnya ada mengatakan bahawa umur umat Nabi Muhammad ni sekitar umur Rasulullah saja. 63 tahun, 64 tahun gitu saja Artinya apa? Artinya kehidupan kita yang 64 tahun tu sangat singkat. Ukuran akhirat hanya 1,5 jam saja. Bayangkan 1,5 jam adalah satu paper. Kita duduk dalam dewan peperiksaan. Sebab tu boleh diumpamakan bahawa kehidupan kita di dunia ni umpama duduk dalam dewan peperiksaan saja. Dan kita akan menghadapi soalan-soalan yang telah pun bocor. Dia diceritakan dah. Apa soalan-soalan yang akan ditanya di padang mahsyar, apa soalan-soalan yang akan ditanya di alam kubur, semua dah ditanyakan kepada kita. Siapa Tuhanmu? Ma rabbuka? Wa ma imamuka? Apa agama kamu? Apa yang kamu? Semua dah dibagi tahu pada kita. Kalau kita kata ikut logik, soalan ini bocor senang je jawab. Tetapi kena ingat bahawa kita menjawab bukan dengan pemikiran lagi waktu itu. Kita menjawab berdasarkan track record kehidupan kita di dunia. Kalau benar kita mendaulatkan agama, baru kita boleh jawab Islam adalah agama kita. Kalau kita membesarkan Allah dalam kehidupan kita, barulah kita dapat jawab bahawa memang Allah menjadi Rabb kita. Dan kalau kita menjadikan orang-orang Muslim adalah sahabat kita dan saudara kita, baru kita boleh menjawab bahawa mereka adalah saudara kita. Bukan kita jawab dengan akal lagi waktu itu, tetapi dengan amalan. Begitu juga soalan-soalan di padang mahsyar. Semuanya telah bocor tetapi yang kita ini sebagai satu panduan bagi kita supaya kita hidup berpandukan kepada soalan-soalan itu. Bukan kita main sport question macam SPM kita sport question nanti dah senanglah jawab. Itu bukan. Tetapi apakah amalan kita? Inilah yang berlaku di alam dunia ni. Alam dunia adalah alam ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dijadikan mati dan hidup untuk kamu, untuk menguji siapakah yang terbaik. Jadi kita tahu bahawa itu yang dikatakan alam dunia adalah dewan peperiksaan. Jadi
tiga alam tadi Yati Kalau kita pergi ke Putrajaya ataupun bangunan-bangunan besar, kita akan nampak map dia kan. Ini sini, you are here. Sekarang kita berada di alam dunia okey. Kemudian sikit kita nanti nak buka soalan kita akan pindah di alam dunia, kita akan pindah. Kalau kelahiran satu proses yang memindahkan kita daripada alam rahim ke alam dunia, prosesnya nama kelahiran. Sekarang daripada alam dunia nak pergi alam barzah, alam kubur, satu proses lagi, itu namanya kematian. Jadi sebab itu kelahiran dan kematian sama aja, satu proses. Satu proses yang kita kena lalui untuk kita pergi ke alam yang satu lagi. Tetapi malangnya dalam kehidupan kita, proses kelahiran disambut, orang sambut siapkan baju bayi macam Yati sekarang tentu ada persiapan kadang-kadang dah scan, dah tengok, dah tahu dah lelaki ke wanita, dah siap dah namanya, kain lampinnya macam mana, kita dah siap Tetapi proses kematian jarang kita nak bincangkan, sebab dia satu benda yang pahit orang tak suka sebab tu orang kata kain lampin lebih popular dari kain kafan tak ada orang nak siap kain kafan, tak ada. Padahal kelahiran dan juga kematian tu sama saja, kita saling beriring. Seiring dia satu proses saja yang kena lalui yang kena lalui Sebab itu kematian bukan pengakhiran, kematian satu permulaan kepada satu kehidupan di alam yang lain. Jadi satu proses yang kita kena lalui. Tak boleh kita nak pergi mana? Alam barzah kejap, tak boleh. Kena mati dulu kan. Mati itu kena dirasai. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita kena rasa mati itu. Jadi proses itu. Jadi sebab tu alam kubur juga dikenali alam barzah. Barzah tu apa? Sempadan, border antara dunia dan akhirat, alam kubur. Di alam kubur apa yang terjadi? Kita macam dalam dunia ni dikatakan tahanan reman. Tak dibicarakan lagi, tapi ditahan reman dah. Ditahan reman, waktu tu bermulalah kita disoal siasat dah mula-mula oleh Munkar dan Nakir. Dah tanya dah waktu tu bermula. Dan kubur menjadi preview preview kepada kita sama ada lepas ni perjalanan ni okey ke tak okey, dah boleh agak dah waktu tu. Sebab itu kubur boleh jadi taman kepada taman-taman syurga, dah terbau harumnya dan sebagainya. Kalau kita itu baca malam pertama di alam kubur kita kalau kita buku tu sangat menarik Ataupun kalau kita masuk ke kubur dengan penuh dengan kejahatan, maka waktu dah terbau bau busuk neraka, bahang-bahang panas tu dah terasa. Sebab tu ramai orang-orang yang hampir dengan Allah takut apabila nak bercerita tentang kubur. Mereka takut. Sebab apa? Kubur ni permulaan. Kita dah dapat agak. Kita tak dapat nak pastikan, tetapi kita dah tahu perjalanan tu macam mana Jadi mudah-mudahan kita sentiasa ingat sempadan inilah alam barzah. Kemudian kita akan pergi ke alam mahsyar. 2 tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Pertama, tiupan pertama mematikan semua. Waktu tu jungkar baliklah proses kehidupan ini dah bertukar. Sebab tu matahari akan terbit sebelah barat. Artinya dunia ni akan berbeza berlawanan daripada sistemnya daripada kanan. Sebab itu planet akan berpecah, apa akan berlaga antaranya, sebagainya hancur. Kemudian tiupan kali kedua hidup balik, dan waktu itu kita akan dibangkitkan untuk menghadapi perbicaraan. Itulah perbicaraan tadi tahanan reman kan. Ini perbicaraan. Waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan keadilannya sehingga orang yang terhukum pun rasa Allah adil, sebab saksinya daripada kulit badan kita sendiri, tangan kita sendiri. Sebab tu kita katakan badan kita ni bukan kita yang punya. Kita ni memegang amanah saja. Sebab di padang mahsyar nanti, badan kita ni, tangan kaki kita semua menjadi pendakwa kepada diri kita kalau kita melakukan maksiat, kalau kita melakukan kejahatan. Sebab tu keadilan nampak. Tak boleh dah nak ada create alibi ke apa. Tak ada kan. Memang jelas kata saksi, pendakwa dan hakimnya Allah yang Maha Adil. Kemudian akhirnya kita harap dengan minta pada Allah Subhanahu Wa Taala kita pergi dapat catatan dengan tangan kanan dan masuk ke dalam syurga. Allahumma rzuqna, kita minta masuk. Nauzubillah daripada kita masuk dapat catatan tangan kiri dan jatuh ke neraka. Ini. Jadi inilah alam yang kita lalui, inilah takah hidup insan.
seperti mana dua alam telah kita lalui, satu alam kita sedang alami, kita sedang lalui sekarang, dan 3 alam lagi kita akan lalui juga. Alam barzah, alam mahsyar, syurga atau neraka. Yakinlah, seperti mana alam yang sebelumnya kita dah lalui, tentulah alam yang ke depan ini juga kita kena yakin. Sebab tu orang kata, why deny the second creation while the first creation is here to see? Maksudnya apa? Jangan kita nafikan penciptaan kali kedua, sedangkan penciptaan kali pertama sedang kita lihat dah sekarang. Dunia ni kan, macam ini, macam kita nampak kejadian kita daripada air mani yang hina. Kalaulah kita tak ada ilmu, orang kata, asal kamu macam mana? Asalnya air mani lah yang hina ni, tengok. Kita takkan percaya. Tetapi sekarang dengan sains, kita tahu daripada air mani ni bertemu dengan ovum ibu, kemudian dia ni, jadi akhirnya jadi tulang yang keras macam ni, manusia ada rambutnya, ada gini-gini. Kita proses. Tetapi kalau kita tengok sekali imbas drastik, kita takkan percaya. Begitu alam-alam ni. Ya, jadi yakinlah kita bahawa segalanya ini adalah ujian buat kita, dan kita harap kita boleh bersiap, kan? Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan dalam Al-Quran, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal ialah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebagai permulaan ya Yati. Alhamdulillah. Dah pun kita mulakan dengan kata-kata tamsilan-tamsilan dan kata-kata hikmah yang sangat banyak, bertabur-tabur dari keluar, mencurah-curah daripada mulut ustaz. Dan nampaknya waktu ini juga rakan-rakan pendengar kita belum lagi saya buka, sudah pun berkelip-kelip di situ. Waktu ini kita akan sama-sama kongsikan dengan rakan-rakan pendengar di 0362051500, juga menerusi Facebook. Boleh terus saja letakkan komentar anda di Facebook IKIM FM. Juga boleh sama-sama kongsikan persoalan anda di SMS pesanan ringkas anda dengan menekan IKIM, jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111 bercakap tentang takah hidup insan, level-level ataupun tahap-tahap kehidupan manusia ini sendiri. Dan untuk itu kita ambil pemanggil pertama waktu ini, Ustaz, untuk sama-sama kita kongsikan dengan pendengar-pendengar yang lain. Assalamualaikum, siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Jamalia daripada Kota Kinabalu. Puan Jamalia, silakan Puan Jamalia. Yes, Waalaikumsalam. Ustaz, very interesting lah Ustaz. Saya suka dengan saya driving ni kan, I'm very touching actually. Saya nak tanya satu benda lah. Sebab Ustaz tadi dah bagi tahu why dia nak deny second creation, first creation while the first one is already exist. Memang betul Ustaz. Tapi Ustaz, macam mana kita nak yakinkan orang-orang yang especially yang tidak percaya Tuhan, yang atheist ni, untuk ada tak kemungkinan saintis boleh discover tentang swab DNA, dah discover the end of the dunia, hari kiamat pun dia dah discover. Ada tak Ustaz kemungkinan je lah nak tahu macam mana kalau dia boleh discover kewujudan surga atau neraka ni Ustaz? Itu saja persoalannya. Terima soalan kasih yang pertama. Yang second tu nak tahu which kita bawa Ustaz refer yang tahun di akhirat tu dengan tahun di dunia ni, which book? It's very interesting lah yang dia di akhirat kiraan time dekat akhirat tu totally different dengan dekat dunia kan. Dunia ni macam nak tahu sumber lah Ustaz dapatkan. Thank you. Terima kasih banyak Puan Jamalia. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Mungkin boleh kita huraikan dahulu Ustaz waktu ni. Ya. Pertama, macam mana kita nak yakinkan orang lain apa yang kita yakin. Pertamanya saya ingin menegaskan bahawa hanya keyakinan yang dapat meyakinkan. Maksudnya kalau kita yakin, kita boleh meyakinkan orang lain. InsyaAllah. Tetapi kalau kita pun 50-50, kita tidak dapat memberi keyakinan pada orang lain. Jadi hebatnya Islam ni, dia ada dua perkara. Tentang keyakinan ni ada dua. Satu, lihat dulu baru yakin. Seeing is believing. Lihat dulu baru yakin. Ini keyakinan yang biasa. Siapa pun boleh yakin kalau dah nampak. Tetapi keyakinan yang luar biasa, yang boleh mencipta banyak dan besar ini ialah yakin dulu dan kemudian baru lihat. Cuba kita tengok Kalau kita sebagai orang biasa, kita tengok bangunan, kita katakan, kita selagi bangunan tu tak terdiri macam KLCC, tak terdiri, kita tak akan yakin. Tetapi arkitek sebaliknya, dia dah ada blueprint, dia dah nampak dah bangunan yang dia nak dirikan dalam minda dia dan juga dalam dia punya blueprint dia. Akhirnya dia bekerja dan akhirnya dia melihat keyakinan dia tu berlaku. Ya, betul. Sebab tu arkitek lebih hebat daripada orang biasa.
Dalam Islam gitu juga, ya. Kalau syurga dan neraka tu boleh dilihat, kemudian akhirnya kita beramal, dah tak ada hebat lagi. Tetapi apa yang dikatakan beriman tu, allazina yu'minuna bil ghaib, ya, yang kita tak nampak, ya, yang Allah bagi tahu. Dan situlah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang gaib ini, ya, kita terima dan kita yakin, dan akhirnya kita yakin kepada syurga, kita yakin kepada neraka, kita beramal untuk kita masuk ke dalam syurga, dan kita beramal untuk terhindar daripada neraka. Dan waktu itu diceritakan di dalam Al-Quran, ya, walaupun misal kata syurga itu gaib dan neraka itu gaib, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menggambarkannya dalam Al-Quran begitu detail. Macam mana makanan ahli syurga, macam mana piala-piala ataupun cawan dia, macam mana kasur ataupun katil dalam syurga, macam mana tentang wildan, pelayan daripada syurga, apa makanan dalam syurga, daging burung, buah-buahan, diceritakan begitu detail. Dan apabila Rasulullah Mi'raj, Isra' Mi'raj, Rasulullah digambarkan secara divisualkan macam mana keadaan syurga itu dan bagaimana keadaan neraka itu. Jadi kita beriman kepada syurga dan neraka walaupun kita tak nampak, kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang shadiqul masduq, benar lagi dibenarkan. Maaf, ya, kalau kita ada tak dalam hidup itu orang yang paling jujur, yang kita kenal lah, biasa-biasa, oh dia ni jujur. Tetapi minta maaf, ya, mesti ada sekali-sekali dia bergurau, dia bohong, kita kata dia bergurau saja, ya. Tetapi Rasulullah tak pernah. Rasulullah sentiasa benar. Dan apabila dia menceritakan tentang syurga dan neraka, ya, kita yakin bahawa inilah kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Sebab itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka boleh berkorban, boleh mengamalkan satu prinsip hidup. Prinsip hidup, pay now, play later. Pay now, bayar sekarang, play later, bermain ataupun enjoy kemudian. Pay now di dunia, play later di akhirat. Mereka sanggup bersusah payah di dunia ini, berjihad, berdakwah, meninggalkan anak isteri, kemudian menjaga diri daripada perkara-perkara yang haram, walaupun yang haram tu enak, walaupun yang haram tu indah, tetapi mereka cari yang halal walaupun sukar, rela berkorban segala-galanya. Kerana apa? Mereka nak pay now supaya mereka play later. Kenapa? Mereka yakin adanya hari akhirat. Itu yang dikatakan sense of the end. Yakin pada hari akhirat. Ya. Tapi kalau kita sekarang ini, kita tak yakin perkara itu. Sebab, kenapa? Kerana tak lihat. Macam tu. Jadi, apa artinya iman kalau begitu? Apa artinya iman? Sebab tu, kalau tadi kita cakap tentang etis. Contoh, ya. Tentang etis. Bagaimana kita nak meyakinkan etis? Etis kata, apa tandanya ada Allah? Okey, dia selalu Islam kadang-kadang letak dalam kandang salah. Kena tanya saja, ya. Apa buktinya ada Allah, ada Tuhan? Kita boleh jawab. Tetapi cuba letak etis pula di kandang yang salah, kita pula tanya dia, apa bukti tak ada Tuhan? Ya. Saya kira dia kelu lidah dia. Tapi kalau kita kata apa buktinya ada Tuhan, kita boleh alam ini. Kenapa alam ini? Alam ini kosmos. Alam ini teratur, tentu ada pengatur. Alam ini begitu kita ada simetrik, kita ada perjalanan semua ni, ya subhanallah kita katakan, ya. Komposisi oksigen dalam ini tetap dalam kadarnya, ya. Tak boleh terlebih sikit. Nanti kalau terlebih mudah terbakar, kurang sikit orang lelah nanti bernafas tak boleh. Karbon dioksida banyak ni, nitrogen banyak ni, semua dalam keadaan yang tetap. Maha suci, ini bukan satu kebetulan, ya. Ini bukan satu kebetulan. Kita tengok dalam amoeba yang kecil, dalam bakteria yang kecil, ada sistem pengadamannya, ada sistem ini masterpiece, yang tak mungkin terjadi dengan sendirinya. Kalau kita datang, katalah dalam konti IKIM ni, kita tengok, oh, komputer dah ada depan, mikrofon dah ada sini, Yati duduk sebelah sana, saya duduk sebelah sini dan sebagainya. Kita datang, ini semua terjadi dengan sendirinya, tak mungkin, mesti ada pengatur, yang kata. Jadi, ini yang kita nak pergi. Sebab itu, apabila kita lihat alam ini dengan pandangan mata hati, dengan pandangan mata hati, tentu adalah penciptanya. Dan, pernah orang-orang kafir Quraisy cabar Rasulullah, dia kata, macam mana tulang-tulang ni boleh hidup semula? Jadi tulang-tulang ini boleh dibangunkan semula, kan? Dihidupkan semula. Kita nanti akan hidup.
Wah, waktu tu Rasulullah sendiri terdiam. Tetapi akhirnya wahyu turun. Dia kata, dialah yang menghidupkan setelah mematikan dan menghidupkan setelah mati. Penciptaan kali kedua sebenarnya lebih mudah daripada penciptaan yang pertama. Betul? Ya? Penciptaan daripada dunia ini tak ada kepada ada, lebih mudah, lebih sukar daripada dah pernah ada kemudian dibangkitkan semula. Jadi ini logik yang kita boleh bagi kepada orang etis, bisa kata, ya. Kemudian tentang masa 1000, ini berkaitan dengan teori relativity masa. Kalau kita belajar dalam sains, macam mana EMC squared, macam mana masa itu relatif, kan kalau tengok satu hari mungkin di planet Plato yang paling jauh. Mungkin berbeza dengan satu hari di dunia. Misal kata, entah akhirat tu di mana kita tak tahu. Tetapi ini alam, ya, yang kita kata, kita dah pergi. Kita kita jangan jadi macam Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, angkasawan pertama Rusia, apabila dia pergi saja ke angkasa lepas, kali pertama manusia di angkasa lepas, iaitu Yuri Gagarin. Dia kata, I didn't see God. Saya tak nampak pun Tuhan. Padahal dia baru sikit aja, tak sampai pun melepasi 7 petala langit yang pertama pun dia tak. Sedangkan universe is expanding. Kalau kita tengok dalam kajian sains, dia kalau diteropong dia makin jauh dan dia expand dan sebagainya. Tak tahu di mana berakhirnya. Yang ini yang kita kata. Jadi kecilnya, kerdilnya kita di sisi Allah. Jangan kita lihat alam saja, jangan kita melihat penciptanya. Lihat alam yang diciptakan pun kita sudah akur dan tafakur untuk mengakui kebesaran Allah sebenarnya. Itu ya. Alhamdulillah. Dan waktu ini sementara kita nak ambil juga panggilan daripada rakan pendengar kita, tapi kita nak raikan juga rakan pendengar di SMS waktu ini. Puan Suryani Mansur, dia bertanyakan soalan ni, Ustaz. Kata macam mana nak hilangkan rasa putus asa, rasa Allah tak ampunkan kita, rasa berdosa pada Allah, dan rasa juga takut dosa kita tu tak diterima, doa dan juga dosa kita tu tak diterima oleh Allah SWT. Bagaimana tu, Ustaz? Ya. Yang pertama, kita jangan cuba samakan hati kita dengan Allah. Tak sama. Makhluk dengan manusia tak sama. Contohlah kata Yati, kalau kita ada 100 orang, kita buat kajian sampling, statistik. Daripada 100 orang ni, kita tanya pada mereka, daripada 100 orang, kamu macam mana kamu boleh maaf tak orang yang buat salah pada kamu? Mungkin daripada 100 orang ni 50 saja yang boleh kata saya boleh maafkan. Yang lain takkan, see you di akhirat. Saya takkan maafkan sampai mati saya kenang, 50 lagi. Jadi 50 orang sanggup maafkan. Okey, kita ambil yang 50 orang ni, kita tanya lagi seorang. Daripada kamu semua dah 50 orang ni sanggup maafkan, boleh tak kamu lupakan? Forgive and forget. Mungkin 40 orang kata saya boleh maafkan tapi forget tak boleh. Luka lama masih berdarah. Ada macam-macam lah istilah, Jadi 10 orang lah yang boleh forgive and forget. Kata 10 orang. Atau lebih kecil daripada itu, bilangannya. Tadi memaafkan, kemudian memaaf dan melupakan. Okey, daripada sikit yang tinggal tu, boleh tak kamu menyayangi orang yang buat salah kepada kamu? Oh, mungkin hampir tidak ada. Nak sayang, sorry. Dah forgive dan forget tu dah habis. Alhamdulillah lah tu. Besar rahmat. Ya, besar rahmat. Tetapi tidak begitu. Sebab itu kita kata, kasih sayang kita hanya sekelumit dibandingkan dengan kasih sayang Allah. Manusia datang sebanyak dosa, sebanyak bumi, ke langit dan bumi. Tapi pengampunan Allah lebih daripada itu. Allah akan ampunkan. Bukan saja Allah ampunkan dosa tu. Bahkan Allah menyayangi orang yang bertaubat. Di dalam Al-Quran Allah tegaskan, innallaha yuhibbu minat tawabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Bila dia berdosa, dia bertaubat, Allah ampunkan dosa. Bukan saja Allah ampunkan, Allah kasihi, mencintai orang yang bertaubat. Jadi ini yang kita nak. Cuma kadang-kadang syaitan tu pandai, dia pandai. Bila kita tak buat dosa, dia asung kita untuk buat dosa. Bila kita dah buat dosa, dia hasut kita untuk tidak bertaubat. Bila kita dah rasa menyesal sangat, dia kata supaya kita putus asa. Dia banyak lapisan syaitan ni menipu kita. Tetapi saya ingin memetik apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam. Dia kata apa? Kejahatan yang menimbulkan rasa sedih itu lebih baik daripada kebaikan yang menimbulkan rasa takbur. Jadi kalau kita buat dosa, kita rasa sedih. Sedih itu lebih baik daripada
kita buat baik, tiba-tiba kita rasa takbur dengan kebaikan kita. Jadi bila kita rasa sedih, kita apa? Ada rasa apa? Bila rasa sedih itu datang daripada an-nadamu. Apa? Kesal, menyesal. Itu syarat taubat yang pertama, iaitu menyesal dengan perbuatan dosa. Menyesal dia berbeza dengan putus asa. Putus asa kita lost hope, kita hilang harapan tentang pengampunan. Tapi menyesal ni dia rasa menyesal dan kita nak datang lagi. Kita nak datang lagi bertaubat kita rasa kesal, menyesal dengan dosa, kita datang, jadi kita nak menempuh jalan taubat, berhenti, kemudian kita amalkan kebaikan, kemudian kita berazam untuk tidak mengulangi dosa, kita tempuh syarat-syarat taubat. Jadi saya ingin tegaskan bahawa apa saja dosa kita, banyak mana pun, tetapi tidak dapat menandingi pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apabila kita berdosa, mesti ada dua sifat ini, dua sifat ini. Saya pesan pada diri saya jugalah, pada Yati, pada kita semua. Kita saya dah kata awal-awal, kita bukan baik, tetapi kita sedang berusaha jadi baik. Apabila kita berdosa, ada dua sifat ini. Namanya satu khauf, satu raja. Khauf itu takut pada Allah. Takut itu menyebabkan kita bertaubat. Kita bertaubat. Kita merasa menyesal, takut. Tetapi jangan takut saja. Nanti kita sangka buruk dengan Allah. Takut nanti Allah tak ampunkan kita. Nanti Allah masukkan kita ke neraka. Sangka baik dengan manusia, sangka buruk dengan manusia pun dah dosa. Apa lagi sangka buruk dengan Allah. Betul. Jadi perlu diimbangi oleh satu rasa lagi, iaitu raja. Raja ni apa? Harap. Dosa aku banyak ya Allah. Tapi aku yakin pengampunanmu tidak bertepi. Dosaku ya Allah sebesar gunung, tapi rahmatmu melangit luas, lebih tinggi lagi gunung, tinggi lagi langit daripada gunung. Kita terasa macam tu. Dengan khauf dan raja ni baru stable kita. Jangan terlalu harap pula. Takut tak ada langsung, harap je. Nanti kita jadi macam rasa stable sendiri. Allah ampun dosa kita apa-apa, langsung tak bertaubat. Rasa terlalu kita angan-angan dengan pengampunan Allah pun tak boleh begitu. Jadi mesti diimbangkan antara khauf dan raja, 50-50, 50-50. Bukan berangan-angan tapi bersangka baik dengan Allah. Bukan kita putus asa, tetapi kita menyesal atas dosa kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi iktibar untuk kita. Dan waktu ini kita nak ambil mungkin dapat satu saja lagi panggilan untuk sama-sama kita kongsikan waktu ini di talian. Assalamualaikum. Siapa di talian waktu ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Encik Ismail daripada Benut Pontian. Silakan Encik Ismail. InsyaAllah sebelum tu saya tertarik dengan perkongsian pada petang ni lah. Dan mungkin DJ pun saya tak tahu ta'aruf Al-Fadhil Ustaz tadi. InsyaAllah mungkin lepas ni boleh kenalkan diri lah. InsyaAllah. Okey, Ustaz, berkenaan dengan kita menyedari bahawa kita adalah insan yang penuh dengan kealpaan, lupa, lalai, bersalah begitu. Mungkin Ustaz boleh sharing tentang keperluan lah kita, ataupun kita membentengkan diri kita ni daripada kita terus lalai, leka, bersalah. Dan nak tariklah kepada perkongsian ini, mungkin kita kena dedahkan diri kita dengan tazkirah, dengan majlis ilmu. Dan mungkin satu sudut lagi kita perlu intimat ataupun terlibat dengan persekitaran ataupun jamaah itu sendiri untuk mungkin boleh mendidik dan kita muhasabah diri. InsyaAllah Encik Ismail. Terima kasih atas soalan. InsyaAllah akan dijawab oleh Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh kita bantu Terima kasih Encik Ismail daripada Pontian. Kita bagi tahu asalnya manusia ni memang lalai. Sebab itu kita perlu sentiasa diperingatkan. Dalam Al-Quran Allah telah tegaskan kita, fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Dosa kita kadang-kadang Yati, dosa kita ialah apabila kita tidak rasa berdosa. Dosa kita apabila kita tidak rasa berdosa. Sedangkan Rasulullah memang insan yang tidak berdosa, maksum, tetapi tetap ada rasa berdosa. Sebab itu dalam hidup Rasulullah sehari semalam tak kurang 70 kali Rasulullah bertaubat. Hebatnya Rasulullah tak berdosa. Tak kurang 70 kali. Tak kurang 70 kali. Tak berdosa tapi rasa berdosa dan bertaubat 70 kali
dengan kalimah-kalimah yang kita tengok istighfar dan sebagainya. Sedangkan kita memang dah berdosa tapi tak rasa berdosa dan tak juga betul. Jadi jauhnya kita, ya. Sebab itu jauh ini bukan saja kita nak kita nak lihat sebagai satu kata rasa jauh-jauh gitu, tak ada bertindak, tapi kita nak bertindak. Jadi macam mana kita nak bertindak, ya? Pertama kita hendak selalu duduk dalam majlis ilmu, majlis tazkirah, ya. Tak kiralah sama ada di ruang udara seperti ini ataupun dalam realiti kehidupan kita. Sebab itu kita kena. Sebab itu para ulama kata, saya dapat panduan bahawa kalau 7 hari, ada setengah kata 40 hari, kita tak duduk dalam majlis ilmu, hati kita akan keras, hati kita akan gelap. Kita kena lihat, buta mata apabila tak ada cahaya jatuh ke mata kita, tapi buta hati apabila tidak ada ilmu jatuh ke hati kita. Sebab itu kita kena dedahkan majlis kita dengan majlis-majlis tazkirah. Itu satu. Yang kedua, kita perlu ada jemaah. Jemaah ni apa? Sahabat-sahabat yang seia sekata dengan kita, yang mana apabila kita lupa mereka mengingatkan, dan apabila kita ingat mereka membantu kita untuk melaksanakan kerja kebaikan. Yang dikata watawassaw bil haq watawassaw bis shawab tadi, ya. 4 golongan manusia yang takkan rugi: orang yang beriman, orang yang beramal, yang pesan memesan dalam perkara kebenaran, dan pesan memesan atas kepada kesabaran, dengan kesabaran. Jadi ini, ya, itu satu, ya, kita mesti ada sahabat. Yang ketiga, kita perlu ada program. Bila ada jamaah, kita ada program. Program fardu ain, hari Minggu ni kita diisi dengan program-program. Jadi musuh manusia 2, kata Rasulullah, ya. Musuh manusia ialah masa lapang dan juga sihat, ya. Jadi kita kena isi masa lapang kita, ya. Ini saya pesanlah pada diri saya juga. Kadang-kadang kita bercakap ni kita terlupa juga diri kita. Sepatutnya dalam keluarga kita program ilmu ni kena ada. Dan sekarang ni era apa? Era media. Kita boleh belajar daripada TV, kita boleh belajar daripada macam-macam, ya. Dia hendak tak hendak aja kita, ya. Kebaikan di hujung jari, kejahatan pun berada di hujung jari, ya. Terpulang, langit terbuka, yang kata global village, ya. Boleh jadi kampung Islam, boleh jadi kampung kufar, ya. Terpulang pada kita menceraknya. Kemudian kita kena ada guru dalam hidup kita, kena ada mentor. Ya, kena ada mentor, guru, ulama-ulama, ustaz-ustaz, orang yang kita segani, yang mana apabila kita ada masalah kita boleh merujuk kepadanya, bercakap tentang soal-soal dosa, soal hati. Sekarang ni kalau kita berbual, Yati, ya, ada tak kita berbual tentang syurga neraka dalam perbualan harian? Sukar, ya. Tapi kalau kita duduk dalam jemaah, yang kita duduk ada gurunya, ada sahabat-sahabat, ada program dan sebagainya, perkara-perkara ini sentiasa ada. Ya, jadi jemaah yang lebih luas lah, sama ada jemaah masjid ke atau jemaah Islamiah yang kata ini itu terpulang pada kita, ya. Kita asasnya kita mesti, ya, betul-betul, ya, menghormati sesama kita, dan kita jadikan program ini bukan satu memisahkan diri. Nah, saya takut nanti orang memisahkan diri, tetapi kita duduk di dalam kelompok ini untuk kita mendapat ilmu, kemudian kita keluar untuk menyebarkan Islam. Saya rasa itu. InsyaAllah. Dan waktu ini mungkin, ya, kita bersama dengan Ustaz Fahrul Mahmud waktu ini untuk mungkin sebagai penutupan kesimpulan berkenaan dengan takah hidup insan ni, Ustaz, silakan. Ya, dalam kaedah kita untuk hidup, kita mesti ada big picture, ya. Kita jangan tengok kehidupan ini satu-satu sudut, satu-satu masa. Tetapi kita mesti melihat big picture ataupun keseluruhan kehidupan ini. Gambaran keseluruhan itu. Dan apabila gambaran keseluruhan, kita amalkanlah apa yang dikatakan begin with the end in mind. Bermula dengan pengakhiran di dalam kehidupan kita. Bahawa kita sekarang di dunia, tetapi kita dah nampak dah. Kita nak pergi ke syurga. Kita dah duduk di dunia sekarang ni, kita dah nampak dah, kita takut jatuh ke neraka. Begin with the end in mind. Dan kita bekerja untuk pergi ke syurga, dan kita bekerja untuk terhindar daripada api neraka. Yang ini. Dan untuk itu, apabila seorang tu yakin kepada hari akhirat, saya kata dia akan terlalu sibuk di dunia ini, ya. Kerana apa? Kerana syurga itu dicapai dengan pekerjaan, dengan amalan-amalan yang begitu banyak sepatutnya kita amalkan. Jadi ingat, apa yang selalu saya pesankan, yang memetik kata daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi, mencintai akhirat ataupun mencintai syurga tidak berarti kita meminggirkan dunia. Kerana dunia itu adalah modal kita, yang mana kita kena semai, kita kena tanam supaya kita menuai di akhirat kelak. Jadi tidak ada yang dikatakan dalam Islam kita mencintai syurga dengan meminggirkan dunia. Dunia itu penting kerana adanya akhirat.
Ya. Dunia itu penting kerana adanya hari akhirat. Alhamdulillah, dah sampai kita ke hujung. Semoga kita berjaya dalam kembara kehidupan kita, ya Ustaz. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian. Sampai kita bertemu lagi lain masa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.